Assalamualaikum. Selamat pagi kawan-kawan, sahabat. Okey, aku harap korang sihat. Okey. Terima kasih tonton video aku. Terima kasih support aku selama ni. Okey, untuk pengetahuan korang, sekarang aku ni ada kempen Road to 1k subscribers. Road to 1k subscribers lah. So, buat masa sekarang ni aku punya current subscribers adalah 800 lebih. So, aku target by 31 hari bulan 12 tahun 2020. Hujung tahun ni aku akan reach 1k milestone lah untuk subscribers. Aku harap sangat kalau korang boleh dapat bantu aku untuk achieve target aku ni. Alright. Okay guys, hari ni aku nak cerita pasal rod. Okay, pemilihan asas rod. Okay, kalau ada master-master atau sifu-sifu dekat luar sana, kalau aku salah tolong betulkan. So perkongsian aku ni basically untuk caster ataupun pemancing ataupun angler yang baru nak bermula, baru nak berjinak-jinak dalam aktiviti memancing ni lah. Okay, dalam sukan memancing. Sebelum kita pergi pasal action dan juga power rod, okey, apa kata kita kenal dulu apa maksud label pada rod. Alright, pada aku ni ada rod Bass One XT. Apa yang dimasukkan pada label yang ada pada rod? Yang pertama adalah line weight. Line weight ni bermaksud suggestion ataupun cadangan penggunaan tali untuk rod tersebut. Minimum berapa, maksimum berapa. Contohnya 16 lb, minimum 8 lb, maksimum 16 lb. Ini adalah cadangan. Okey, korang boleh guna lagi rendah, korang pun boleh guna lagi tinggi, tak ada masalah. Cuma korang kena pandai adjust drag. Kalau tidak, dia boleh menyebabkan rod kau patah. Okey, kemudian lure weight. Lure weight tu dia bagi tahu cadangan penggunaan gewang. Gewang ringan, paling ringan berapa korang boleh pakai, paling berat berapa korang boleh pakai. Okey. So selain daripada tu, dia akan tulis model number. Kalau ML, dia ada tulis 166 ML medium light. Kalau MH medium heavy. Kalau H heavy. Kalau UL ultra light lah. Itu dia punya untuk, dia akan tulis power dia kat situ. Right. Alright. So firstly, sebelum korang pilih rod, korang kena tahu permainan korang. Apa yang korang target. Target fish korang. Korang nak main kat kawasan yang macam mana. Okay, target fish, contoh toman, haruan, ikan saiz kecil, ikan saiz besar, ataupun monster. Itu target fish korang. Kemudian lapangan yang korang pilih, sama ada open area kat tasik yang open tak ada structure, okay? Ataupun korang main kat tempat yang ada rubber, ataupun tempat yang heavy cover, penuh dengan lumut, penuh dengan teratai. Okay, kat situ korang dapat nampak tak? Sebelum korang pilih rod, korang kena kenal permainan korang. Korang nak main kat mana, ikan apa korang target, kawasan macam mana yang korang main. Okay, sebab ini semua main peranan pada rod korang. Okay, aku bagi satu contoh. Korang nak main toman, okay, mencari toman atau mencari haruan monster lah, Megatron. Okay, lokasi yang korang pergi adalah dekat dalam lombong terbiar di dalam ladang sawit. Okay, biasanya dekat dalam ladang sawit yang terpencil, ni kita cerita terpencil jauh ke dalam. Okay, kawasan lombong tu dilitupi oleh lumut, samai ataupun teratai. Okay, sekiranya korang menggunakan setup yang light rod, okay, rod yang mempunyai power light. Sekiranya kau lawan dengan ikan, kalau ikan tu lari masuk ke dalam structure, masuk ke dalam samai, macam mana korang nak pump? Sebab light rod, power tu tak cukup nak tarik ikan tu keluar. Sebab tu biasanya untuk permainan-permainan heavy cover game, kita akan guna heavy rod ataupun extra heavy. Maksudnya backbone dia tu memang kuat, backbone dia tu keras, kita boleh pump ikan tu keluar tanpa ragu-ragu. Kalau kita pakai light, kita nak pump pun, ikan aku pump lebih patah, aku pump lebih patah. Betul tak? So aku harap kau dapat gambaran apa yang aku gambarkan. Okay, to the next stage, masa korang nak pilih rod. Ini adalah asas. Ini adalah asas untuk angler yang baru nak bermula mancing, casting ataupun jigging. Okay, dia punya basic is sama lah. Sebelum kita beli, kita akan tengok pada yang first adalah dia punya power. Yang kedua adalah dia punya action. Okay, power dan action adalah dua perkara yang berbeza.
Okay, dia tak sama dia tak sama. Power adalah kekuatan blank tu, kekuatan rod tu. Okay. Action pula adalah dia punya aksi dia, lenturan rod tu. Untuk rod, dia dikategorikan kepada beberapa lah. Ini bergantung pada binaan dia, blank dia, kehalusan blank dia, rod dia besar, keras, backbone dia. Okay, yang pertama, untuk ini aku ingatkan lagi sekali power dan action adalah dua benda yang berbeza. Power, kita ada UL, ultralight, kemudian kita ada light, kemudian kita ada medium light. Okay, kemudian kita ada medium heavy, kemudian kita ada heavy dan extra heavy. So ni yang basically yang korang boleh dapat dekat dalam market dekat Malaysia ni lah. Itu action. Untuk power pula, okay, 3 untuk buat panduan korang. Yang pertama adalah fast, okay, fast action. Yang kedua adalah moderate ataupun medium action, tengah-tengah. Dan yang ketiga adalah slow action. Okay, korang agak confused kan? Alright, so kita tengok belakang ni. Belakang ni aku dah tunjukkan. Okay guys, so dekat belakang ni aku dah set upkan untuk korang. So untuk korang lebih mudah faham lah. Okay, yang first ni sekali adalah fast action rod. Okay, fast action. Lenturan untuk fast lebih kurang dalam 25% lah, 25%. Okay, kemudian kita ada yang kedua adalah moderate action. Moderate action, dia punya lenturan lebih kurang 30%. Kemudian kita ada slow action, yang mana slow action dia punya lenturan dia lebih kurang 50%. Okay, so korang dapat ini basic lah. Okay, kalau dekat USA ataupun di Japan, dia orang is very particular untuk setiap permainan atau penggunaan rod. Okay, dia orang fast untuk apa, medium untuk apa, slow untuk apa. Okay, tapi macam kita di Malaysia, kebanyakan kita bukanlah mampu, kita bukanlah orang kaya nak beli setiap satu setup. Betul tak? So kita akan sesuaikan untuk permainan. Okay, rata-rata kalau korang tanya otai-otai, master, cikgu Dewata Raya dekat Malaysia ni, dia orang kata fast action adalah untuk top lure, gewang-gewang top water. Fast action untuk top. Kemudian medium action biasanya kita gunakan untuk crankbait, selaman dalam. Okay, dan kalau yang betul-betul deep diving punya lure, kita akan guna slow action. Rata-rata, ni aku cerita rata-rata kat Malaysia orang pakai. Tapi kalau di US, ada sesetengah angler, pro angler ni kita cerita pasal major league fishing punya angler, professional angler yang memang kerjanya mancing saja. Okay, dekat US ada juga angler yang gunakan medium action untuk top water. Sebab apa Satu aku cakap, bila korang main top water, kau pakai pensel, ketak. Korang kena ingat, fast action ni, dia pantulan dia sangat cepat. Sebab dia lentur dia sikit je, dia tak berapa sangat nak memberi, dia sikit je depan tu. Tak. Ada kalanya itu yang terjadi bila miss hook. Okay, aku personally aku pun dah banyak kali miss hook toman. Okay, bila dia sambar tu tak kena. Kau boleh tengok video-video lama aku, banyak kali aku kena. Bila aku main top water, pensel toman sambar tapi tak kena. Ada ke barang kalian, bila dia sambar tu, belum sempat dia tutup mulut, rod tu dah, dia melantun balik. Dia fast kan, dia sikit je, dia melantun balik. Itu yang tak kena. Okay, sebab tu ada angler yang menggunakan medium rod untuk top water. Sebab medium rod action ni, dia ada bending yang lebih. Maksudnya dia kalau Chip selalu cakap, dia lebih memberi lah. Dia lebih memberi. Maksudnya dia tak automatically terus melantun. Lantunan dia lebih perlahan berbanding dengan fast action lah. Okay, so bila toman strike ataupun ikan strike, dia tak terus melantun. So dia memberi lagi. Bila dia tarik tu, potensi untuk strike tu lebih tinggi lah, untuk hook up tu lebih tinggi. Okay, so basically aku harap korang faham apa yang aku maksudkan. Kebanyakan angler kat Malaysia, okay, ini rata-rata
Untuk medium action ataupun moderate action rod, kita akan gunakan untuk crankbait. Kenapa? Okay, sebab crankbait kadar lenturan dia lebih banyak dan kadar lantunan dia lebih sedikit berbanding fast action. So bila kita main crankbait, lidah panjang, dia ada rintangan air. Boleh. Tak ada. Dia dalam memancing ni, dia tak ada hukum wajib, dia tak ada hukum haram, tak ada. Korang boleh pakai. Ini apa yang aku share base pada pembacaan dan pengalaman aku lah. Okay. Boleh. Korang boleh nak pakai fast action untuk main crankbait. Aku dah buktikan. Kalau korang belum tengok, korang boleh tengok video aku dekat Royal Belum, macam mana aku dapat mama muda, mama toman muda menggunakan fast action. Cuma satu kekurangan dia, korang rasa penat. Sebab bila korang pakai fast action, dia punya kadar lantunan yang dia memberi tu kurang. So bila kena kau pakai crankbait lidah panjang, dia bergegar. So gegaran tu lebih dan membuatkan pergelangan tangan kau cepat penat. Pergerakan tangan korang cepat penat. So sebab tu digalakkan pakai medium. Tapi kalau tak ada, boleh nak pakai ni. Korang nak pakai? Boleh, no problem. Korang boleh pakai mengikut kemampuan korang. Tak semestinya korang kena sediakan 9 setup untuk 9 jenis gewang. No. Bergantung pada kemampuan. So cuma korang kena faham lah, bila korang pakai fast, korang main crankbait, korang tak rasa penat. Macam mana korang nak set up hookup untuk setiap jenis action rod tu pun main peranan. Yang itu korang adjust sendiri mengikut pengalaman. So aku harap penerangan aku mengenai action rod ni clear lah untuk korang. Guys, korang mesti tanya, kalau korang pergi kedai, macam mana korang nak tahu action rod tu? Macam mana korang nak tahu power rod tu? Tak payah pening-pening kepala. Biasanya untuk power rod, dekat rod dia dah ada tulis. Dia punya action apa? MH medium heavy, M medium, ML medium light, UL ultra light. Biasanya dekat rod, kebanyakan manufacturer akan tulis dia punya power. Kalau rod yang tak tertulis dia punya power, biasanya korang boleh tengok daripada rating lah. Rata-rata rating dia sekitar macam gitulah. UL biasanya bawah 10 LB. Kalau untuk medium light biasanya 6-12. Kalau untuk light biasanya 8-16. Medium heavy 10-20. Kalau heavy 12-25, 10-30, macam itulah, dan seterusnya, so on. Itu dari segi power. Biasanya memang akan ada tulis. Kalau tak ada tulis, korang Google, tengok dekat katalog, biasanya akan tulis dia punya power apa dia. Biasanya kalau korang pergi kedai mancing lah, aku tak tahu tempat korang macam mana. Kalau kat tempat aku, kalau aku kedai mancing, Apek akan marah kalau aku pegang tip ni. Biasanya dia akan suruh aku pegang belakang. Dia akan suruh pegang, kepit dekat ketiak, dia yang akan tarik. Dia yang akan tarik. So sebenarnya bila dia tarik ni, korang boleh nampak juga action. Korang boleh nampak ada action. Dia simple. Balik pada prinsip asas yang aku cakap tadi. Kalau fast, dia 25% bending. Kalau medium, 30%. Kalau slow action, 50%. Kalau daripada situ korang boleh nampak dah tu action dia. Right. Satu cara lagi, kalau korang pergi berdua, mintalah kawan pegang tip ni, pegang tip depan ni, pegang je tau. Kemudian kau naikkan sikit. Korang boleh nampak bending dia kat mana. So clear tak macam mana cara nak pilih ni? Korang boleh nampak. Yang penting korang kena hafal dia punya bending tu macam mana. Bila korang pergi kedai, Apek tarik, kau boleh nampak dia punya bending tu dekat berapa persen. Kemudian ada satu tip lagi ni aku dapat daripada Apek kedai mancing juga. Aku pernah share masa video casting dulu. Macam mana kau nak tahu rod tu blank dia, sensitivity blank tu. Cara yang aku Apek tu aja. Kau letakkan 3 jari dekat bawah ni, tahan atas, dan korang ketuk. Biar depan tu bergegar. Bila bergegar depan tu, korang boleh rasa dekat blank ni. Kalau kurang rasa tu, maksudnya sensitivity dia tak berapa cun lah. Kurang sensitif lah. Biasanya kalau UL, kau ketuk sikit gini, kau boleh memang rasa dia punya goyang tu. Itu sensitivity dia. Alright. So
Itu je perkongsian aku untuk hari ni. Aku harap bermanfaat untuk korang. Okay, abang harap, okay, asyik aku kau je kan. Okay, abang harap perkongsian ni bermanfaat untuk adik-adik yang baru nak belajar mancing, okay, nak belajar casting, macam mana nak pilih equipment. Okay, ini abang ringkaskan kepada basic lah, pemilihan asas. Benda senang je, tak susah. Dia tak bergantung pada korang wajib pakai ni, tak. Dalam memancing tak ada yang wajib, tak ada yang haram. Okay, kita boleh pakai apa saja, kita boleh guna apa saja mengikut kemampuan kita. Kalau kita mampu nak pakai 9 setup, silakan. Kalau tak mampu, 1-2 setup je lah. Okay, so terima kasih tengok video ni. Jangan lupa untuk like, share, subscribe macam biasa. Alright. Okay, so kalau korang ada pertanyaan, korang boleh tinggalkan komen korang dekat dalam YouTube ni. Okay, dan insyaAllah aku akan cuba balas. Ataupun korang boleh pergi IG aku. Okay, Ijams Fishing. Okay, Ijams Fishing. Korang komen je lah kat mana-mana gambar. Ataupun korang boleh DM aku akan, insyaAllah aku akan cuba jawab. Dan sekiranya IG tak ada, okay, korang boleh pergi dekat page FB aku juga, Ijams Fishing. Ijams Fishing. Okay, ni aku punya link FB, Ijams Fishing. So korang boleh tanya juga, boleh PM aku, dan insyaAllah aku cuba jawab. Alright, so terima kasih tengok video aku. Terima kasih support perjalanan aku yang setahun ni. Okay, dah genap setahun aku buat YouTube. So seperti aku janjikan, insyaAllah bila menghampiri 1000 subscribers, aku akan buat giveaway. Apa hadiahnya? Pasti menarik. Tunggu. Alright, so jumpa lagi untuk video akan datang. Jangan lupa like, share, komen banyak-banyak. Pada yang belum subscribe tu, boleh bantu aku subscribe untuk capai target aku 1k subscribers sebelum ataupun pada 31 Disember 2020. Alright guys, until next video. Terima kasih. Assalamualaikum. Muah. Zoom.